murid semua, hari ini cikgu akan menerangkan anda tentang mentafsir data corak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa kembali kita di episod seterusnya, iaitu mentafsir data atau maklumat, corak atau pola. Sebelum tu, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan menulis corak atau pola dengan teknik yang betul. Kita lihat tips untuk menulis corak. Corak yang pertama ialah bertambah atau meningkat atau menaik, iaitu kumpulan data yang menunjukkan peningkatan. Di sini ada sebuah jadual yang menunjukkan masa dan suhu. Suhu dicatatkan untuk pemanasan air selama 5 minit. Jadi kita tengok pada corak masa bertambah, corak suhu bertambah juga. Jadi kita tulis coraknya bertambah atau meningkat atau menaik. Okey, kita lihat pula kepada carta palang ya. Macam mana kita nak menulis corak untuk carta palang. Okay, di sini untuk corak bertambah atau meningkat atau menaik, kumpulan data yang menunjukkan peningkatan. Jadi di sini kita lihat masa untuk lipas mati bertambah ya, untuk saiz bekas, kecil, sederhana dan besar. Okey murid-murid, tips untuk menulis corak seterusnya adalah berkurang ataupun menurun. Okey, kumpulan data yang menunjukkan penurunan. Okey, jika dilihat pada jadual ni, bilangan orang utan yang dijumpai dari tahun 2007 hingga 2011. Pada tahun 2007, bilangan orang utan adalah 200, kemudian menurun sebanyak 190, dan menurun sebanyak 178, menurun 163, sehingga 2011 ia menurun sebanyak 120. Jadi coraknya ataupun polanya ialah berkurang ataupun menurun. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang berbentuk graf ya, carta palang. Okey, di sini kita lihat ya, coraknya menurun, okey. Daripada masa lipas mati ni, daripada 15 kepada 10 dan kepada 5 bilangan masa untuk dia mati. So ini menunjukkan data yang menurun ya, atau data yang berkurang. Maka kita akan tulis coraknya berkurang ataupun menurun. Okey, seterusnya data yang ketiga adalah data yang tidak berubah ataupun seragam ataupun sama. Kumpulan data ini menunjukkan tiada perubahan. Okey, kat sini mana ya kita tengok tiada perubahan? Kita tengok pada minit ke-7, 75, 95 ada peningkatan, sehingga 100 dia meningkat. Okey, selepas minit yang ke-10 ya, minit ke-10 datanya tidak berubah. Maknanya 100, minit ke-10 100, minit ke-11 pun 100, minit ke-12 pun 100. Jadi data tidak berubah. Okey, bila data tidak berubah, maka kita akan tulis tidak berubah ataupun seragam ataupun sama. Okay. Di sini kalau kita tengok daripada carta palang di mana menunjukkan data yang tidak berubah. Okey, mula-mula kita lihat pada carta palang ini ada peningkatan data. Lepas tu dia datanya tidak berubah ya. Datanya tidak berubah. So di sini tidak berubah atau seragam atau sama. Kita tulis ya, tidak berubah atau seragam atau sama. Seterusnya kita pergi kepada soalan-soalan pilihan ya.
Okey, tajuk pertama adalah perubahan suhu tahun 5. Okey. Tengok keputusan penyiasatan, iaitu di mana seorang murid telah mencatat perubahan suhu, ya. Perubahan suhu air yang dipanaskan sehingga minit ke-5. Okey, di sini soalannya, apakah corak perubahan masa? Kita lihat masa meningkat. Jadi untuk suhu pula, jadi apakah corak perubahan masa? Bertambahlah ataupun meningkat. Boleh kita tuliskan. Dan yang kedua, apakah corak perubahan suhu? Pun meningkat. So kita tulis bertambah ataupun meningkat. Seterusnya, soalan masa tahun 4. Okey, di sini ada PM-nya jisim bandul dan PB-nya bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat. Soalannya, apakah corak perubahan jisim bandul? Okey, jisim bandul coraknya adalah bertambah. Soalan untuk seterusnya, apakah corak perubahan bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat? Ya, betul. Bertambah juga, ya. Okey. Okey, bagi soalan teknologi tahun 4, okey, di sini adalah soalan berbentuk carta palang. Okey, di mana kaedah penyelesaian untuk menjawab soalan matematik, ya, iaitu menggunakan kalkulator, menulis ataupun menggunakan mentor ataupun congak, dan masa menjawab direkodkan. Jadi di sini apakah soalannya? Apakah corak perubahan masa menjawab? Kalau kita lihat pada carta palang, grafnya adalah meningkat. So jawapannya adalah meningkat ataupun bertambah. Okey, bagi soalan daya geseran tahun 6 pula. Okey, di sini juga, ya, carta palang. Okey, apakah soalannya? Soalannya, apakah corak perubahan jarak yang dilalui troli? Okey, cuba murid jawab. Ya. Coraknya adalah berkurang ataupun menurun. Okey, soalan seterusnya ialah soalan tajuk teknologi tahun 6. Okey, di mana ada dua jenis kaedah pembajakan, iaitu kaedah X dan kaedah Y. Soalannya, apakah corak perubahan jenis kaedah pembajakan yang digunakan? Ya. Kita baca daripada kiri ke kanan. So jawapannya adalah bertambah maju atau moden ataupun canggih. Apakah corak perubahan masa untuk menyiapkan kerja? Ya, berkurang. Seterusnya, tajuk kadar penyerapan air tahun 4. Okey, di sini kita lihat saiz pan, ya, yang berbeza saiz dan isi padu air yang tinggal dalam bikar. Okey, soalannya, apakah corak perubahan saiz pan? Okey, coraknya seperti mana yang kita lihat tadi, coraknya daripada kita lihat daripada kiri ke kanan, ya. Daripada kiri ke kanan, coraknya apa? Okey, so coraknya, ya, berkurang. So kita tulis berkurang. Okey, dan soalan kedua, apakah corak isi padu air yang tinggal dalam bikar? 60, 74, 89. Apakah coraknya? Ya, bertambah. So kita tulis bertambah. Okey. Okey, seterusnya soalan terakhir ialah tajuk elektrik tahun 5. Okey, di sini ada dua lita, ya, lita A, lita B, iaitu lita yang disusun secara selari. Lita A mempunyai 3 mentol, manakala lita B mempunyai 2 mentol. Jadi soalannya, apakah corak jenis lita? Okey, maknanya jenis lita tiada corak. Okey, sebab dua-dua adalah lita selari. Yang kedua, apakah corak kecerahan mentol? Okey, jika dilihat di sini, ya, murid-murid, lita A ada 3 mentol, manakala lita B ada 2 mentol. Yang mana agak-agaknya yang lebih cerah? Ya, lita B lah yang lebih cerah berbanding dengan lita A. Sebab apa?
sebab lita A berkongsi dengan 3 mentol, manakala lita B berkongsi hanya 2 mentol. So, jawapannya adalah bertambah. Okey. So, kita baca daripada kiri ke kanan. Ya. So, jawapannya adalah bertambah. Okey, itu saja untuk KPS corak. Kita jumpa di lain episod. Itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Sekiranya ada sebarang kekurangan dan penambahbaikan, sila komen. Dan sekiranya anda suka dengan video cikgu pada hari ini, sila like dan share kepada rakan-rakan. Jangan lupa ya, sila tekan butang subscribe. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Bye-bye.